Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa khabar semuanya? Rakyat Malaysia, 2-3 kucing berlari. Kita berjumpa di pagi hari. Bersama Alim dan Nazrul Rahman. Pantun dua kerat pada hari ini. Ya, pagi-pagi dia dah belanja pantun dah. Lain macam hari Lain ini. Macam. Kita nak ceriakan diri. Ya, kita betul. nak ceriakan diri. Kan? Memandangkan bahawa kita rakyat Malaysia gantung masih tiada betul. Masih lagi menjadi persoalan pastinya kepada anda semua juga kan. Hari ini persoalan pertama dia macam cuti ke tak cuti? Cuti ke tak cuti? Yang boleh bagi cuti kepada anda hanya doktor saja hari ini. Ya? Ya, saya. Yang lain semua kembali bekerja macam biasa. Walaupun di dada itu 1001 persoalan bagaimana masa depan Malaysia pada hari ini. Seperti mana yang hari ini juga kita akan bawakan topik berkaitan iaitu PRU, Parlimen Tergantung. Tapi katanya tumpuan kita akan beralih kepada apakah peranan Istana Negara untuk melaksanakan peranannya untuk memastikan sebelum jam 2 petang ini dah ada nama Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 dan juga jemaah menteri selaku kabinet yang akan meneraju Malaysia untuk 5 tahun yang akan datang. Tepat sekali. Dan ada kelainan yang dibawakan kali ini untuk PRU yang ke-15 ya, di mana ketua-ketua parti digalakkan untuk membawa usul-usul mereka, calon Perdana Menteri dan calon speaker dan juga gabungan mereka lah. Dan di sini kita lihat berbagai perubahan sejak RUU atau Rang Undang-Undang Anti Lompat Parti. Ini akan menjadi suatu kicker yang akan orang kata mencorakkan masa depan Malaysia. Macam mana rang undang-undang ini akan memberi impak kepada keputusan ketua-ketua parti dan juga yang di Pertuan Agong kita. Ya, saya pasti rakyat Malaysia tertanya dengan segala yang berlaku. Masing-masing tidak mengetahui dengan begitu jelas apakah proses sebenarnya sebelum angkat sumpah selaku Perdana Menteri. Jadi hari ini kita akan kupaskan satu persatu bersama dengan pakar perlembagaan dan juga penganalisis politik supaya kita lebih faham. Dengan bahasa yang paling mudah insya-Allah kita bawakan sebab rakyat Malaysia tertanya, kita dah turun mengundi ni, yang jauh dah balik tu sana. Tapi apa yang terjadi? Sepatutnya hari ini kita dah bincang tentang bajet 2023 mungkin kan, kerana dah nak akhir tahun. Saya pasti rakyat Malaysia ada perasaan itu. Tapi tak apa, insya-Allah kita akan bawakan perbincangan ini supaya kita lebih faham proses. Bila kita faham, mungkin kita lebih menghormati undang-undang yang telah pun ditetapkan. Tepat sekali. Kita akan mulakan dengan kenyataan-kenyataan media daripada gabungan-gabungan parti setakat ini dan apakah keadaannya sekarang. Kita tak akan cerita pasal nombor dengan penganalisis politik kita, tapi perkembangan terkini. Silakan ya ni. Okey, jom kita saksikan macam biasalah. Walau apa sekalipun ribut yang melanda, kita tetap akan kongsikan keadaan cuaca sebab itu yang penting sekarang ni. Betul. Nas, Kuala Lumpur nampaknya cerah pagi ya. Pagi nampaknya cerah, insya-Allah. Kuching, Kota Kinabalu ada sedikit hujan pagi tadi, tapi menjelang ke tengah hari nampaknya cerah. Dan kalau kita teruskan di sebelah utara dan juga pantai timur, Alor, Kota Baru, Kuantan semuanya cerah. Ipoh ada hujan di pagi hari dan diharap cerah pada waktu petang. Dan juga Putrajaya nampaknya selepas PRU matahari telah kembali bersinar. Itu pada waktu pagi ya. Dan kita harapkan juga mereka yang akan turun mengundi bagi kawasan di Sarawak P022 kabarnya untuk Parang untuk melaksanakan tugasan mereka. Katanya ada beberapa hampir 40,000 lagi pengundi yang belum lagi menjalankan tanggungjawab kerana air masa itu dah sampai paras lutut. Jadi hari ini kita harapkan segalanya berjalan dengan lancar. Amin. Kerana pusat undi ada 12 pusat undi buka sampai pukul 1 tengah hari saja. Ya saya. Dia kita pantau dia buka sampai 1 tengah hari saja. Jadi sila berjaga-jaga, air masih berada di paras yang tinggi. Dia sedang menurun, tapi silalah berjaga-jaga dalam menunaikan tanggungjawab anda. Baiklah, inilah dia sokongan ahli parlimen tidak langgar Akta Lompat Parti. Okey, ini dari Harian Metro MY di mana ini juga yang akan kita bahaskan pada hari ini. Bagaimana Akta Lompat Parti ini akan mengekang dan juga membantu individu ataupun parti dalam situasi semasa iaitu situasi Parlimen Tergantung ini, bagaimana ianya akan diakhiri dengan satu keputusan yang berbalik kepada mandat rakyat. Tepat sekali. Dan di sini kepada anda yang sedang sedih gundah gulana, jangan khawatir. Kepada isteri-isteri di luar sana, anda akan kehilangan suami seketika selama dari 20 November hingga 18 Disember. Bersedia bersengkang mata dan inilah dia perlawanan pertama, perlawanan pembukaan World Cup atau Piala Dunia 2022. Qatar menentang Ecuador dan telah tewas 2-0. Buat pertama kalinya pasukan tuan rumah
tewas dalam game yang pertama. Kan kat sini ada juga komen mengatakan kata tak boleh main, goyang. Itu beza dia, ada talent versus guna duit. Talent tak talent, duit tak boleh beli semua. Itu hanyalah pandangan pandangan daripada mereka yang menitipkan komen di sini. Apapun, Qatar menjadi negara Arab yang pertama sebagai tuan rumah untuk Piala Dunia. Jadi itu kita nantikan apa persembahan kan. Dan pastinya pasukan tuan rumah sepatutnya ada satu pressure yang lebih berbeza kerana penyokong segenap pelosok stadium Al-Bayt dan juga beberapa stadium lain yang akan dijadikan sebagai tempat untuk perlawanan demi perlawanan. Dan ini merupakan Piala Dunia terakhir untuk melibatkan 32 pasukan. Selepas ini akan melibatkan banyak lagi pasukan, hampir 48 pasukan. 48 pasukan. Jadi ini yang terakhir untuk kita enjoy bola selama sebulan, untuk kita tenangkan Awak fikiran apa? juga. Saya akan menyokong Argentina pada tahun ini kerana saya ini peminat Lionel Messi dan ini peluang terakhir untuk beliau untuk menjadi pemain yang paling terunggul dalam sejarah. Okey. Kita kalau tak tamatkan di sini, kita akan jadi hari ini hari bola sedunia. Okay? Betul. Itu dia sedikit perkongsian kita untuk di awal ini, tapi kita berbalik kepada topik utama, iaitu kita akan perhalusi tumpuan kita kepada apakah peranan Istana Negara dan bagaimana sebenarnya proses sebelum mengangkat sumpah Perdana Menteri dilaksanakan pada hari ini dalam situasi parlimen tergantung ini. Tepat sekali. Saksikan bingkisan ini untuk memahami situasi buat masa sekarang. Pilihan Raya Umum ke-15, PRU15 sudah selesai. Apa yang masih menjadi perbincangan kini ialah pembentukan kerajaan yang masih tiada kepastian. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengumumkan tiada parti yang memperolehi majoriti lebih 50% daripada 219 kerusi yang dipertandingkan di Parlimen. PRU ke-15 adalah yang paling sengit pernah diadakan di negara ini dan berakhir dengan keadaan Parlimen tergantung. Kenyataan media dikeluarkan oleh Istana Negara menyatakan kerjasama diperlukan daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat untuk memohon ketua parti politik dan ketua gabungan parti politik yang mempunyai jumlah kerusi yang banyak untuk memaklumkan kepada pihak Istana Negara mengenai gabungan parti-parti politik yang telah dipersetujui bersama bagi pembentukan kerajaan. Selain itu, mereka juga perlu mengemukakan nama seorang ahli Dewan Rakyat yang mendapat kepercayaan majoriti ahli sebagai calon Perdana Menteri ke-10 kepada Istana Negara sebelum jam 2 petang hari ini. Dalam pada itu, Pengerusi Perikatan Nasional PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengeluarkan kenyataan media bahawa beliau mengadakan pertemuan dengan Pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS dan Pengerusi Parti Gabungan Rakyat Sabah GRS untuk memberi sokongan dan kepercayaan. GPS turut mengeluarkan kenyataan mengenai kesediaan membentuk gabungan kerajaan bersama PN, GRS dan Barisan Nasional BN. Namun, satu kenyataan dikeluarkan oleh Pengerusi BN, Datuk Seri Zahid Hamidi, bahawa BN tidak pernah berunding dengan GPS bagi persetujuan penubuhan kerajaan bersama dengan PN. Manakala Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui kenyataan pada malam selepas pilihan raya menyatakan bahawa sudah mempunyai cukup nombor untuk menubuhkan sebuah kerajaan. Kami telah mencapai persefahaman dalam persetujuan untuk membentuk kerajaan apabila diperkenan oleh Wahidul Yang Mulia Yang Tuan Agong. Apakah gabungan yang akan berlaku bagi membentuk sebuah kerajaan yang stabil dan bagaimana pula peranan Yang di-Pertuan Agong berdasarkan perlembagaan dalam memastikan penubuhan sesebuah kerajaan dan pelantikan Perdana Menteri ke-10. Baiklah, apa yang kita perlu faham adalah kenyataan-kenyataan media daripada gabungan-gabungan parti politik ini telah keluar malam semalam ya. Jadi kalau kita nak summarize di sini untuk gabungan parti Sarawak atau GPS, mereka bersedia untuk bekerjasama dengan BN, dengan PN, dengan GRS dan komponen-komponen yang lain. Tiba-tiba kenyataan media daripada PN atau Perikatan Nasional pula keluar, kita akan bekerjasama dengan semua komponen parti tapi tidak menyebut nama Barisan Nasional. Ya. Dan selepas itu, Barisan Nasional perlu mengeluarkan kenyataan di mana menyatakan kita tidak pernah berdiskusi dengan Perikatan Nasional maupun GPS. Jadi, di mana kedudukannya sekarang? Hanya sedikit masa lagi sehingga 2 petang. Ya, dan tak cukup masa lagi untuk kita huraikan dengan lebih panjang sebab seketika nanti kita akan ada satu perbincangan yang insya-Allah solid untuk anda fahami tentang apa yang berlaku di Malaysia sekarang ini sebenarnya. Okey, kita rehat seketika, kembali selepas ini.
Baik, kembali bersama dengan kami dalam Malaysia hari ini untuk kita kupaskan tentang pembentukan kerajaan dan juga PM ke-10 yang menjadi tanya-tanya setiap rakyat Malaysia. Siapa yang bakal mengungguli dan juga memastikan kemampanan maupun kestabilan politik negara. Dan bila kita cerita tentang politik ni, saya suka mengambil dari sudut kepimpinan. Kali ini kita ingin ketengahkan skill negotiation pemimpin itu sendiri untuk menggabungkan parti. Bila itu yang berlaku, barulah boleh kerajaan itu dibentuk. Jadi kat sini kita ingin perhalusi satu persatu dan juga tumpuan diberikan kepada peranan Istana Negara juga. Nas? Jadi di sini dinamakan horse trading ataupun wagon trading, macam mana pembentukan gabungan super coalition yang kita akan nampak sedikit masa lagi. Inilah dia usul yang digunakan oleh analisis kita, penganalisis kita pada semalam. Jadi sekarang kita bersama dengan Profesor Dr. Syam Rahayu Aziz, pakar perlembagaan kita pada hari ini, dan juga di atas talian kita bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, penganalisis politik kita yang sedia kembali ke MHI. Terima kasih profesor-profesor sekalian anda bersama kami. Dan di sini kita akan mulakan, kita tak cerita pasal nombor lah Profesor. Hari ini semalam dah cukup cerita pasal nombor, tapi sekarang dengan revelasi baru dengan kenyataan media ini, di mana GPS bersedia untuk bergabung tapi bukan dengan PH. PN pula bersedia bergabung dengan semua tapi bukan dengan PH. Dan juga tak salah saya BN. Dan BN kata tak nak kerja, kita tak cakap pun kita nak kerja dengan siapa-siapa. Jadi semua ini membawa persoalan besar. Pertama sekali dari segi rang undang-undang, kita tengok anti-hopping party law atau anti-lompat parti. Tapi bolehkah rang undang-undang ini diterapkan kepada parti itu sendiri atau en bloc? Macam mana cerita? Okey, terima kasih Nas. Pertama, kalau saya betulkan sikit istilah yang kita gunakan, dah berlaku pindaan kepada perlembagaan melalui suatu akta yang meminda perkara 10, perkara 48 dan juga memasukkan perkara 49A, capital A kepada Perlembagaan Persekutuan. Jadi hal berkaitan dengan pertukaran parti ini atau yang diistilahkan sebagai untuk orang ramai terpanggil lompat parti, berada di bawah perkara 49 A tadi. Beberapa keadaan lah dan nyatakan bahawa seseorang itu dikira hilang kerusi. Ni biasa kita kata tukar parti ni kesannya apa? Itu orang nak tahu kan. Kesannya hilang kerusi lah dalam keadaan-keadaan apabila seorang individu bertukar ke arah parti lain. Contoh kalau dia orang bebas, dia masuk parti A contohnya. Itu dah hilang kerusi. Kalau orang dari parti A, dia pergi kepada bebas. Itu juga hilang kerusi. Kalau dari A ke B, itu juga hilang kerusi. Tapi seseorang itu tidak hilang kerusi. Maknanya dekat sini jawab soalan Nas tadi, en bloc tidak termasuk sebagai lompat parti. En bloc tidak lompat parti. Cuma kita nak kena faham juga, lompat parti ke hanya beri sokongan. Contoh kan, kalau orang kata yang macam Nas sebut tadi kan, kalau Barisan Nasional yang tak nyatakan dia nak sokong atau bekerjasama dengan mana-mana parti, sama ada PN atau PH tu, tapi dia kata, contoh je lah ni, saya tak kata ini kemungkinan, contoh saja. Dia kata kami hanya memberi kepercayaan kepada seseorang, contoh Presiden Pakatan Nasional untuk jadi Perdana Menteri. Tapi tak semestinya orang Barisan Nasional yang 30 orang ahli itu bertukar parti, tapi dia menyatakan sokongan dia. Jadi kita kena bezakan sokongan dan tukar parti. Jadi ini mungkin khalayak juga dah faham. Bila kata sokongan itu, kita mungkin ada minoriti kepercayaan pada seseorang ahli dewan tu untuk jadi Perdana Menteri, kita panggil minority government. Kita tak perlukan coalition. Kalau coalition tu maknanya bekerjasama, yang macam kata BN nak bekerjasama dengan PH ke BN kata ni contoh je, jangan ambil sebagai kemungkinan. Saya tak pandai nujum. Jadi saya akan kata ada contoh. Jadi di situ kita kata mungkin ada grand coalition. BN tu dah coalition kan, campur semua dia jadi grand coalition. Dia tak semestinya super ada grand coalition. Yang Nas guna super coalition tadi kan, dia tak semestinya
dia tak, jadi pada saya ada dua lah keadaan. Satu bentuk grand coalition, satu lagi bentuk minority government yang bagi sokongan kepada pelantikan Perdana Menteri dan juga mungkin bajet apa RUU yang penting lah. Betul. Jadi itulah. Kita kena bezakan sokongan dengan betul-betul kan. Itu yang perlu kita fahami terlebih dahulu. Seperti mana artikel hari ini kan, sokongan itu tidak dikira dalam akta lompat parti. Itu juga dan important. Dan kita mungkin boleh berbalik sedikit bila kita bercerita tentang perlembagaan 40/2/A dan juga 43/2/A. Persekutuan perlembagaan yang kita perlu fahami. Kadang-kadang bila kita bercerita tentang perlembagaan ni, rakyat mungkin agak confused. Apakah proses yang sebenarnya berlaku sebelum angkat sumpah itu berlaku? Lagi-lagi dengan situasi parlimen tergantung ni. Betul tak? Jadi bagaimana untuk memahamkan rakyat tentang perkara ini? Okey, kita dah alami ni dah banyak kali lah. Kata tahun 2020 dan tahun 2021 juga kita dah alami. Jadi perkara pertama, syaratnya ialah Yang di-Pertuan Agong yang memberi perkenan pelantikan pada seseorang untuk jadikan sebagai Perdana Menteri. Syarat untuk jadi Perdana Menteri ni dua, disebut dalam perkara 43 dalam fasal 2 pasal A. Dia kata untuk jadi itu Agong kena lantik seorang yang dari ahli Dewan Rakyat, bukan dari ahli Dewan Negara. Ahli Dewan Rakyat yang pada khidmat baginda in his judgment is likely to command the confidence of the majority. Yang pada khidmat baginda mungkin is likely, mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli dewan. Bukan parti, bukan apa, ahli dewan. Ya. Jadi kepercayaan ahli dewan itu selepas ataupun sebelum pelantikan itu? Sebelum pelantikan. Jadi Agong macam dia sekarang ni syarat mesti ahli Dewan Rakyat dan mendapat kepercayaan majoriti ahli dewan. Sebelum Agong lantik, Agong perkenan untuk pelantikan tersebut. Tapi bagaimana Yang di-Pertuan Agong menetapkan kepercayaan tersebut? Itu yang jadi ramai rakyat nak tahu. Kenapa? Sekarang yang kita dapati ialah titah diraja, baginda minta speaker dewan berhubung dengan ketua-ketua parti. Macam ada buffer pula tahu kali ini untuk PRU dahulu. Adakah ini proses yang biasa? Proses biasa sebab baru sebelum ni pada Ogos 2021 pun untuk pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri sama je. Sama je. Tapi sebelum itu pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas Tun Mahathir meletakkan jawatan tu, itu macam panjang proses yang di-Pertuan Agong panggil semua individu members of parliament tu untuk satu-satu buat surat semua tu kan. Okey. Jadi prosesnya macam itulah yang Anis tanya tadi. Dia kena tentukan confidence tu dulu, barulah yang di-Pertuan Agong kena yakinkan Yang di-Pertuan Agong sebab his judgment tu maknanya Agong mempunyai kuasa budi bicara. Dia jawab Perdana Menteri itu akan menjalankan tanggungjawab yang diperuntukkan dan juga yang ingin dilakukan, yang dititahkan oleh baginda juga kan. Jadi yang melambangkan tanggungjawab, kemampanan itu yang dipilih daripada Yang di-Pertuan Agong. Yang dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong. Baiklah, kita sekarang bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Azizuddin yang sedia bersama kita dari Kedah ni. Dari kita dah dengarkan diskusi kita setakat ini dan berdasarkan apa yang kita cerita dan juga kenyataan media yang dikeluarkan oleh gabungan-gabungan parti politik, apakah analisis Profesor buat masa ini? Kita masih ada masa sebelum pukul 2 petang. Silakan. Saya melihat sebenarnya daripada statement daripada istana yang meminta supaya ketua-ketua parti yang mempunyai jumlah besar kursi untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong lah untuk menyatakan pilihan siapa yang akan menentukan misalnya yang pertama yang paling penting sekali adalah untuk menamakan bakal Perdana Menteri. Jadi ketua-ketua parti ini akan hadir membawa semua dokumen lah yang diperlukan untuk menyatakan hak tersebut kan. Walaupun daripada kenyataan-kenyataan media terlihat yang menyatakan seperti yang disebut oleh Prof. Syablahayu tadi kan, menyatakan sokongan. Saya rasa menyatakan sokongan ini siapa-siapa boleh nyatakan kan, tapi dia kena membawa bersama surat akuan yang mana bagi saya dah tidak relevan lagi lah buat masa sekarang ni kerana kita dah ada akta lompat parti yang mana suara yang mana en bloc tu parti itu yang akan menentukan
siapa yang perlu diambil fikiranlah untuk dalam membentukkan kerajaan tersebut kan. Jadi maksudnya mereka sebenarnya semua telah menandatangani ni aku janji surat sumpah juga ketika menjadi calon dan memberi hak kepada parti untuk mengambil keputusan siapa yang ingin dipilih menjadi Perdana Menteri dan bentuk kerajaan dengan gabungan mana. Jadi hak itu telah diberikan. Jadi dalam konteks ini bolehlah kalau nak bawakan kata ada sokongan sebagainya, tapi implikasinya adalah ahli parlimen yang baru menang ni kemungkinan akan hilang kerusi kerana yang pendirian kepada parti lain yang bercanggah dengan pendirian partinya yang sebenar. Jadi itu kena ditelitilah. Baiklah. Yang keduanya I think berkenaan dengan gabungan parti. Gabungan parti ini saya rasa hak masing-masing lah untuk menentukan, sebab bagi saya walaupun ada cadangan mengatakan mungkin kerajaan majoriti boleh dibentuk, tapi saya rasa lebih stabil sebenarnya kalau kerajaan majoriti yang memerlukan gabungan yang disebut tadi super coalition. Saya rasa itu paling afdal lah. Kalau tak dapat itu baru kita pergi ke arah minority government lah. Yang saya rasa masih lagi tidak stabil dalam kata yang apa yang diingini oleh rakyat lah untuk wujudkan kerajaan yang lebih stabil. Seperti yang telah di-mention oleh Prof. Rahayu tadi, minority government kan. Jadi saya nak tumpukan perhatian kepada statement aku janji daripada Barisan Nasional yang sepatutnya tidak wujud tapi sebenarnya dia wujud. Jadi kat sini adakah ia cukup kuat untuk mengekang ahli-ahli parlimen daripada melompat secara en bloc? Saya tengah discuss dengan Anim, kita pun tengah muskil kat sini. Dia macam magic kan, mula-mula ada, lepas tu tak ada, tak ada kan. Jadi macam kita pun nak faham lah sebagai rakyat, kita nak mengetahui sebenarnya proses ini terlibat juga dalam pemilihan kita kan. Jadi mungkin ada sedikit yang nak dikongsikan Prof berkaitan dengan isu ini. Ya, saya rasa tak salah saya rasa semua parti memang dekat awal kalau kita tengok kan mereka akan menandatangani macam surat aku janji bersetuju untuk menjadi calon dan terima untuk menjadi calon, dan juga akan beri hak kepada parti untuk menentukan keputusan lah hala tuju mana kerajaan yang akan bentuk, maksudnya koalisi mana yang akan dibentuk, ataupun dan juga siapa yang jadi Perdana Menteri. Ini telah dipersetujui ketika awal awal lagi kan. Jadi dalam konteks ini dan selepas pilihan raya tamat, jadi proses itu diminta semula lah. Maksudnya kerana kalau kita lihat daripada kenyataan itu disebut tadi, kenyataan istana yang awal dia tak panggil semua ahli parlimen seperti sebelum ini seorang demi seorang datang, dia panggil ahli parti saja dan membawa dokumen-dokumen yang perlu, kerana berdasarkan akta lompat parti yang sedia ada yang telah diluluskan hanya menghendakkan itu saja yang perlu dilaksanakan. Dan kiranya Yang Pertuan Agong puas hati, jadi dia akan buat keputusan lah. Saya rasa awal petang ni nanti kita akan tahu. InsyaAllah. Okey Prof, mungkin sedikitlah sambil kita berbual ni kan, Prof Dato' Doktor dan juga Prof. Soalan saya menjurus kepada Prof untuk kenyataan media yang dikeluarkan. Pada pandangan Prof sendiri, bila ayat yang digunakan itu seolah-olah ini adalah untuk mengingatkan semula kan peranan presiden parti tersebut, di mana final say ataupun keputusan yang mandat yang telah pun diberikan, kepercayaan telah pun diberikan, dan itu yang harus difahami oleh setiap dalam kalangan mereka. Lepas ni kita menjurus kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak BN sendiri kan. Jadi pada pandangan Prof sendiri, adakah perlu berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan ini supaya mungkin ia akan menimbulkan pelbagai lagi isu dan juga pandangan daripada gabungan parti yang lain? Bagi Prof sendiri, komen untuk itu bagaimana? Ya, saya rasa tradisi ini satu yang kita perkenalkan berdasarkan undang-undang yang terkini kan. Tapi kalau kita tengok tradisi ini juga adalah diamalkan di banyak negara sebenarnya di negara-negara yang mana sekiranya berlaku keadaan yang deadlock lah, maksudnya tidak ada satu parti mendapat majoriti. Jadi ketua parti akan mewakili parti untuk berunding dengan parti-parti lain untuk membentukkan kerajaan itu. Jadi itu jelas kalau saya ambil contohlah macam berlaku parlimen tergantung di Great Britain tahun 2010 yang mana ketika itu parti konservatif memenangi majoriti yang tertinggi tapi tak cukup untuk kerajaan. Jadi David Cameron berunding dengan Nick Clegg daripada Parti Liberal Demokrat dan membentuk kerajaan selepas itu. Walaupun Parti Labour, Gordon Brown juga berunding juga dengan Nick Clegg untuk membentuk kerajaan tapi gagal untuk dapat. Tapi disebabkan majoriti itu. Sebabkan majoriti itu. Jadi selalunya bila dalam parti itu kena bersama parti, dia tak boleh ada tiba sebahagian parti group ambil urusan lain pula sebagainya, sebab mereka dah bersujud sejak awal apa-apa keputusan parti nak membentuk gabungan ke ataupun nak
nak bentuk apa-apa yalah gabungan parti atau menentukan Perdana Menteri harus berasaskan en blok yang dipersetujui dalam parti dan wakil parti, ketua parti lah akan menentukan keputusan ini. Saya nak jadi devil's advocate sikit pada pagi ini untuk Prof and Profesor Rahayu. Dia tersenyum dia. Okey. Katakanlah kita ada anti lompat parti law. Jadi individu memang tak boleh lompat parti, kita dah tahu. Tapi katakan dalam satu gabungan pakatan atau coalition di mana kita gunakan istilah, ini contoh sajalah, UMNO dalam gabungan BN ingin bergerak ke arah PN. Katakanlah, tapi MIC dan MCA tidak setuju. Bolehkah mereka berpecah di dalam gabungan politik tersebut dan adakah dia termaktub di bawah rang undang-undang anti lompat parti? Dia boleh. Boleh? Maknanya en blok parti menyertai pakatan lain, itu tak dikira sebagai lompat parti. Itu pada individu. Individu saja yang 3 situasi yang saya cerita tadi kan. Itu saja. En blok bukan lompat parti. Jadi sebab tu dari awal Nas Anies, saya selalu menyatakan undang-undang lompat parti, pindaan yang berlaku pada perlembagaan tu tidak menyelamatkan semua keadaan. Maknanya dia masih lagi ada ruang-ruang. Pada saya itu demokrasi. Itu demokrasi lah. Itulah demokrasi. Jadi individu saja yang disekat. Untuk memeriahkan lagi demokrasi itu, perlulah ada kebebasan tersebut. Tapi di sinilah kita perlukan satu sistem parti politik dan juga kewibawaan, integriti individu, the player, pemain-pemain politik. Untuk tidak mengkhianati mandat rakyat. Ya, itu sepatutnya begitu. Dia perlukan kesedaran. Kalau nak letakkan undang-undang, semua untuk dikawal dengan undang-undang, too much regulation, dia akan menyebabkan kita jadi sesak tau. Tengok undang-undang je. Sekarang ni saya tak tahu dalam keadaan semasa kita ramai rakyat kadang-kadang telah orang panggil deficit of trust tau. Kepada trust deficit ni kepada pemimpin tu kan, orang yang dia pilih tu. Jadi ini sebenarnya perkara yang perlu dibetulkan ialah individu political elite atau political player itu, supaya elit politik ni tidak membuat keputusan. Paling banyak semalam saya ada berwacana satu stesen televisyen juga, satu input yang sangat menarik, biarlah grassroots yang menentukan atau keputusan grassroots untuk suatu parti itu buat keputusan sama ada nak bergabung dengan satu parti lain ataupun tidak. Baik. Okey, kita kalau boleh nak panjangkan diskusi ini, tapi ini sahaja masa yang kita ada. Kepada Prof Dr. Azzuddin, bagaimana kita sebagai rakyat untuk menguruskan jangkaan kita, kerana jangkaan kita dalam pelbagai faktor yang ada sekarang ni daripada setiap yang turun mengundi melaksanakan tanggungjawab. Kita sebagai rakyat, Prof, bagaimana Prof untuk menguruskan jangkaan kita supaya menerima apa sahaja yang keputusan yang bakal diumumkan seketika nanti? Managing expectation. Ya, saya rasa bagi pihak rakyat perlu tenang sebab perkara ini memang disusun dengan elok oleh perlembagaan kita dan peraturan-peraturan yang menghendakkan kita memilih Perdana Menteri yang sebenar, mendapat majoriti dan juga bentuk kerajaan bagaimana. Dan kita sebenarnya ada yang Betul Agong, saya rasa baginda akan bijaksana menilai semua dokumen-dokumen dan usul yang dibawa ke baginda dan baginda akan buat keputusan. Sebab itulah cara baginda sebelum ini ketika kita berubah kerajaan sebelum ni tahun 2020 dan seterusnya lah. Jadi saya rasa, saya yakin kadang-kadang itu, dan saya rasa apa keputusan yang dibuat oleh Yang Betul Agong adalah keputusan yang terbaik dan rakyat harus terima dengan tenang dan mengalu-alukan pembentukan kerajaan yang baru bersama Perdana Menteri yang Perdana Menteri baru yang kita akan terima hari inilah. Ya. Baik. Terima kasih kita ucapkan satu buah pandangan dan juga fikiran yang begitu berharga sekali buat kita pada hari ini untuk memahamkan tentang pembentukan kerajaan dan juga insya-Allah PM ke-10 yang bakal diumumkan. Terima kasih Profesor Dr. Muhammad Azizzuddin Muhammad Sani, penganalisis politik dari Kedah tu. Jauh, dan juga terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu A. Aziz yang sangat busy sekarang ni pakar perlembagaan kita. Back to back memberikan pandangan hanya untuk memberi fahaman kepada kita semua rakyat Malaysia. Jadi terima kasih banyak-banyak terutama kepada Profesor Dr. Datuk Rahayu kerana
memberikan kita revelasi lah sebenarnya dalam gabungan satu parti itu sebenarnya mereka boleh berpecah untuk membentuk satu coalition yang baru. Jadi apa pendapat anda sebagai rakyat yang mengundi? Kongsikan dengan kita di laman Facebook kita apa pendapat anda. Sementara itu kita berehat seketika ya. Kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita nak kongsikan tentang Gen Z. Gen Z. Okey, seketika nanti di MSI. Kembali bersama kami di MHI dan alangkah bahagianya kalau kita masih muda, rancak dan bergaya. Bertenaga kan. Tapi macam naib juara dan juga juara kita pada hari ini. Cukup bertenaga Gen Z. Ya, juara-juara kita dari rancangan Gen Z yang menguji kanak-kanak masa kini dengan pelbagai cabaran untuk melihat adakah mereka mampu menerajui pemimpinan Malaysia pada masa hadapan. Dia macam bagi semangat sikit. Okey, tahniah diucapkan kepada kedua-duanya. Juara kita Muhammad Anas Osman. Tahniah Anas. Ini juara kita. Come on guys. Well done, well done. Seorang lagi Sofia Raisha Muhammad Suhaimi selaku naib juara untuk Gen Z musim kedua. Okey, ada dah lah tu pegang. Kita pun dah perkenalkan ya. Dah pegang banyak kali dah ambil gambar banyak-banyak dah. Jadi of course perasaan dinobatkan sebagai pemenang buat Anas. Adakah ini dijangkakan ataupun surprise buat anda? Untuk saya, bagi saya kemenangan ni macam mengejutkan jugalah sebab kalau ikut permulaan daripada episod 1 tu macam kurang mengembirakan lah, macam tak perform sangat lah masa episod 1 tu. Bila dah menang ni macam bangga lah kita dapat yang buat yang terbaik sekali dan kita tahu yang kita mampu lakukan. Challenge pertama awak tu boleh describe sikit tak? Ingat tak? Apa challenge-nya? Challenge pertama kena cari teammate masa tu, baru nak kenal-kenal dengan teammate kan. Cari teammate masa tu boleh kata susahlah sebab kita masih baru dalam proses pengenalan lagi dengan. Tak kenal antara satu sama lain. Jadi nak cari tu communication tu pun macam belum kuat lagi. Walaupun kemenangan akan dinobatkan selaku kepada individu, tetapi mereka harus ada tim pasukan yang membantu sepanjang berlangsungnya musim ini kan. Macam Sofia sendiri rasa-rasanya lah. Kita pernah interview juga Sofia masa baru nak bermula kan. Tapi tak sangka kita bersama dengan Sofia kembali selaku naib juara. Apa kelebihan Sofia rasa lah dalam kalangan mereka yang ada kat situ, Sofia rasa ini kekuatan yang menjadikan saya dapat menang nombor 2. Macam tu. Bagi Sofia mungkin macam sebab Sofia ni tinggi juga, so macam semua banyak gunakan Sofia untuk ketinggian juga. Macam Sofia pun bagi Sofia, Sofia macam memasak and macam Sofia suka muzik. Macam hari tu kita ada buat macam pertandingan like memasak dengan ada teammates. So memang Sofia dengan Ain sekali kita orang macam dapat perform dekat Anas, siapa suruh tak tolong mak kat dapur? Jadi, tapi tak apa, dia juara. Nasib baik jadi juara. Jadi saya ada tengok rancangan ini juga. Jadi saya ada tengok semifinal. Kalau tak salah ada 6 peserta masa semifinal itulah. Jadi bila dah sampai semifinal tu, macam mana perasaan di kat sana? Sebab ada 2 tempat saja untuk final kan? Jadi ada rasa macam ragu-ragu. Dahaga ataupun dahaga dah. Mestilah masuk final ni. Itulah tanya ada confident lebih ni. Waktu mula-mula sampai kat semifinal tu rasa mendebar tu confirm ada lah sebab kita berada di kalangan yang terbaik ya untuk menjadi yang lebih terbaik. Jadi kat situ kita rasa macam nak tak nak kita kena buat yang terbaik, kita kena confident lah yang kita boleh jadi apa? Finalist. Janji confident. Tak tahu buat tak apa, janji confident. Okey, apa sebenarnya perubahan yang berlaku dalam diri Sofia lepas Sofia join dan juga melibatkan diri dalam program ni? Kan mesti ada sebelum dan juga selepas kan, bila dah masuk dan rasai sendiri halangan-halangan yang diberikan. Apa perubahan yang Sofia perasan? Bagi Sofia rasa macam Sofia lebih berani sebab ada banyak cabaran yang macam keberanian kita orang kena buat. And bagi Sofia, Sofia fikir lebih macam cepat and more jauh. Apa cabaran dia yang macam rasa paling susah lah? Ini memang aku tak nak buat lagi dah. Saya tak nak buat lagi dah. Mungkin masa episod 1 ada yang kita orang kena
lompat, leap of faith. Okey. Kita kena lompat. And macam dia tinggi tau. Macam tak tahu lah berapa kaki tapi lebih 20 rasanya. Gayat lah masa tu. Gila sangat gayat waktu tu. So memang Boleh macam cakap gila gayat. Gen Z punya ayat. Nampak ayat pun dia dah betulkan sekarang. Nampak bagus masuk Gen Z ni. Tapi bila dah orang kata conquer that fear, lepas ni dah tak takut lagi. InsyaAllah. Jadi untuk Anas pula, apakah cabaran paling hebat buat anda? Bagi saya, cabaran yang bagi saya antara 10 episod ni yang paling mencabar lagi dekat kem tentera lah. Sebab rasa dia menguji kita punya ketahanan mental kita. Bila kita kena marah, kita kena tegur kan. Macam mana kita hadap kita untuk kekalkan kita punya momentum kita. Pernah nangis tak? Nangis tak dia lagi. Sofia ada nangis tak? Ada. Tak apa, kita faham. Semua challenge ni adalah untuk Betul. memberikan peluang untuk anda menjadi lebih kental. Bukan saja ketahanan mental, saya difahamkan anda diuji dari segi teamwork ataupun bekerja sebagai pasukan, dari fizikal dan juga menguji minda ya. Jadi Anas dah famous ke kat sekolah sekarang? Baru nak tanya. Sekolah mana? Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur. SMKA. Semakat. Okey. Dah famous lah mesti macam ada. Boleh ya. Okey, Sofia dekat Sekolah Kebangsaan Presin 11-2 kat Putrajaya. Putrajaya. Dah bayar minta nombor telefon sekarang. Adalah. Tunjuk hadiah sikit. Wah. Dapat Fitbit baru. Dia pakai hadiah dia terus. Mana hadiah awak? Tak tahu kan? Simpan dalam kotak lagi. Dia menang Nintendo Switch tapi dia tak boleh bawa sekolah, dia tak boleh bawa studio juga. Kesian. Okey, mungkin harapan apa yang diinginkan selepas ini nak kongsikan, ada musim ketiga ke lepas ni bagi kontestan yang nak join kan? Daripada Anas dulu, kemudian Sofia, silakan. Apa saranan anda? Sila. Saranan saya Generasi Z ni kalau ada contohlah ada season 3 korang semua masuk lah sebab benda ni dia akan improve diri korang dari segi fizikal, mental, teamwork. Jadi benda ni akan dapat menyelahkan diri korang dalam pelbagai bidang lah. Pelbagai bidang, all-rounder begitu Bagus, well done, good answer. Sofia pula. And macam korang kalau ada season 3 nanti kena masuk sebab nanti korang punya confidence tu lebih naik and macam mesti ada benda yang korang tak pernah buat sebelum ni, korang akan buat. Ya, kan? Dan juga fobia-fobia, trauma-trauma kita dapat atasi dekat beberapa halangan ni. Congratulations, tahniah diucapkan kepada Anas dan juga Sofia. Jaga diri baik-baik. Anas 13 tahun, Sofia 12 tahun. Kenapa Anas 13? Sebab dia PKP hari tu, dia dah terlebih sikit umur. Mereka yang boleh masuk ni bawah 12 tahun kan? Gen Z. Tak apa. Masih dikira okey sebab janggut dia pun belum keluar lagi. Lama lagi. Jadi tanya sekali lagi kepada ibu bapa anda. I'm sure they're very, very proud of you as well. Jadi kepada anda penonton di luar sana, anda rasa anda berbakat atau ingin menceburkan diri dengan rancangan Gen Z, silakan hantarkan musim yang ketiga nanti. Okey, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan kongsikan program Cuti-Cuti Malaysia Roadshow. Okey, seketika nanti hanya di Malaysia hari ini. 10.16 minit pagi, kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Kita dah puas cerita tentang PRU. Kali ini kita nak melencong sikit. Melencong sebab apa? Kita nak melancong. Melancong untuk Cuti-Cuti Malaysia. Destinasi manakah menjadi pilihan anda? Jangan risau sebab kita ada roadshow berlangsung pada 25 hingga 27 hari bulan ini. Jam 10 pagi hingga 10 malam. Tapi kalau nak tahu cerita lebih lanjut, macam mana sebenarnya program ini dilaksanakan, jom kita bersama dengan Tuan Iskandar Mirza Muhammad Yusof selaku Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Tourism Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali bersua kita. Yeah. Pada awal kita dah kongsikan banyak kan roadshow yang terlibat untuk melibatkan dan juga menceritakan, berkongsi tentang Cuti-Cuti Malaysia program ini. Kali ini di Melaka. Bagaimana dengan pelaksanaan dan juga objektifnya pada kali ini? Okey, program kali ini akan diadakan seperti mana kerjasama yang kita buat bersama Aeon selama 3 hari. Jadi hari Jumaat ni 25 hingga 27 November akan datang. Jadi objektifnya adalah bagi kita nak mempromosikan pakej-pakej pelancongan domestik. Dalam keadaan sekarang kita dapati pelancongan domestik merupakan satu sektor yang kita boleh membantu untuk memajukan ekonomi kita.
Jadi kita mempromosikan agar rakyat Malaysia melancong dalam negara kita sendiri. Sebab banyak lokasi-lokasi penting ataupun lokasi-lokasi menarik ya yang boleh dikunjungi di Malaysia. Betul. Lebih-lebih lagi sekarang ni trend tengah healing kan. Masing-masing tengah mencari nature kembali ke negara kita sendiri, Malaysia. Sebenarnya banyak tempat-tempat yang anda boleh pilih, termasuklah yang akan ditawarkan di program Cuti-Cuti Malaysia Roadshow di Melaka ni nanti. Okey, apa lagi tawaran yang mungkin dapat digambarkan oleh kita semua yang bakal hadir? Mereka yang di Kuala Lumpur pun boleh datang ni kat Melaka tak jauh sangat. Dekat je. Betul. Orang Melaka lagilah, jangan lepaskan peluang. Di Johor Bahru juga tak jauh, di Muar tu lagilah boleh datang ke Melaka. Apa yang boleh digambarkan tawarannya? Okey, di Melaka nanti, di Ayon Bandaraya Melaka nanti, kita akan bawa 31 pempamer yang akan berada bersama kita dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Ya. Dan mereka menawarkan pakej-pakej yang amat menarik dengan tawaran harga yang kita dah deal lah ketentu untuk mendapat harga yang menarik. Ya. Dan ini meliputi daripada produk-produk seperti hotel, pakej pelancongan dan juga taman-taman tema. Jadi ianya meliputi boleh memenuhi keperluan dan permintaan dari semua kategori, daripada keluarga kepada nak keluar bersama rakan-rakan, backpackers kan? Ya. Dan sekarang ni betul yang sekarang ni kita dapati setelah COVID ni ramai mencari tempat-tempat yang berkonsepkan alam semula jadi. Seperti glamping, camping dan sebagainya. Ya, dan mereka akan letak video tenang ribuan jiwa. Itu betul kan? Sekarang viral di TikTok. Okey, apa pun kita kembali untuk aktiviti-aktiviti yang bakal menjadi pilihan. Sebab mereka katanya bila kita pergi program Cuti-Cuti Malaysia Roadshow ni ada aktiviti yang menjadi tarikan. Apa antaranya, Tuan Iskandar? Aktiviti di lokasi produk yang menarik adalah seperti macam sebagai contoh seperti Langkawi merupakan destinasi yang amat kata tu favorite lah katakan di samping tu di Sabah sebab alam semula jadinya dan kita boleh kena destinasi pilihan mereka dan juga di Pantai Timur. Tapi ujung tahun kita mungkin kata tu mungkin dengan keadaan cuaca kita mungkin kata tu tahun depan lah tunggu kalau nak pergi ke Pantai Timur kan. Tapi di Pantai Timur antara yang paling masyhur sekali adalah Train to Dabung, di mana orang ramai boleh menaiki kereta api dari Kuala Lumpur, bermalam dengan kereta api dan sampai di Dabung, merupakan satu destinasi alam semula jadi amat menarik. Ya, dan kalau anda macam mungkin ada pertanyaan lah, macam menimbulkan persoalan, kenapa kita tak boleh ke nak beli secara online sahaja? Bukan tak boleh, tapi akses tu agak kurang kan. Kadang-kadang kita tak tahu di mana sebenarnya perjalanan yang betul. Jadi kalau anda pergi seperti roadshow ni, banyaklah penceritaan dan juga penjelasan yang boleh dikongsikan oleh agensi-agensi yang terlibat dan juga pempamer yang terlibat. Jadi bagaimana dengan mungkin ini dapat membantu menjana ekonomi kita pada terutama sekali 2023, kerana kabarnya ini merupakan satu perancangan untuk mereka yang akan menyumbang pada dalam sektor ekonomi dalaman negara, melibatkan juga membantu kita punya ekonomi dari sudut pelancongan. Setiap pempamer ni mereka akan menawarkan pakej dan ianya untuk tempoh setahun. So anda boleh merancang percutian anda sama ada nak pergi hujung tahun ni ataupun waktu raya tahun baru Cina tahun depan ke, waktu raya Aidilfitri ke. Jadi anda ada tempoh setahun sebelum anda melancong. Jadi apa yang boleh dibuat sini adalah satu percutian yang terancang. Dan saya rasa ini merupakan satu kata tu boleh membantu semua pihak, khasnya ekonomi negara kita. Okey, dan juga kita difahamkan ini merupakan satu perinci yang terkandung di bawah Pelan Pemulihan Pelancongan 2022 dan juga pastinya ini memberikan satu tawaran kepada rakyat Malaysia. Mungkin nak kongsikan juga berkaitan itu. Ia merupakan satu kata tu pakej yang sangat ekonomi. Jadi mereka yang terlibat merupakan antara yang memang sememangnya menawarkan pakej yang menarik Jadi memang ia dalam dasar pelancongan kita untuk membantu ke semua agensi di dalam sektor pelancongan ini supaya mereka bangkit kembali bagi membangunkan kembali sektor pelancongan negara. Satu ketika dahulu kita dah 2 tahun kan memang tak ada bisnes langsung, inilah baru mereka nak comeback. Dan di dalam tempoh 3 hari tersebut juga kita di samping menawarkan pakej menarik ini untuk orang ramai, kita juga ada pelbagai program. Kita ada kuis, kita ada juga
membawa Chef Ismail juga akan ada bersama kita membuat demonstrasi. Banyak free gift ni. Tentu banyak free gift ni. Okay. Jadi saya jemputlah kata tu masyarakat Malaysia ya, orang ramai dari Melaka dan juga dari sekitarnya seperti kata tadi, dari Kuala Lumpur ke, dari Muar ke, datang ke Aeon Bandaraya Melaka untuk sama-sama ambil peluang inilah. Okey, itu dia. Jangan lupa anda ramai-ramai datang. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Iskandar Mirza Muhammad Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Perancangan Tourism Malaysia, berkongsi dengan kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak Tuan Iskandar. Jangan lupa tahu 25 sampai 27 November ini, tak lama Jumaat, Sabtu, Ahad ni pergi ke Melaka. Kita ramaikan Melaka yang memang dah ramai tu. Okey, kita meriahkan lagi dengan Cuti-Cuti Malaysia Roadshow. Bersama dengan Nas pula ada perkongsiannya. Silakan Nas. Wah, bila sebut Melaka tu terbakar jiwa saya. Mari. Dan kepada anda, tak kiralah individu ataupun keluarga, bila kita melancong ni, saya tak tahu dah berapa kali dah saya dah keliling satu Malaysia ni. Alhamdulillah. Jadi untuk anda di luar sana, rancanglah pelancongan anda. Sekarang kita nak ke akhbar, tapi bukan di muka depan sebab terlalu banyak politik di muka depan. Kita nak tumpukan perhatian kepada World Cup atau Piala Dunia 2022. Jadi kepada anda yang sedang menunggu apakah match ataupun apakah permainan yang akan amat menarik. Pada malam ini pukul 9 malam England akan menentang Iran, dan pada pukul 12.30 malam Senegal akan melawan Belanda buat kumpulan A, dan juga kita ada perlawanan-perlawanan kumpulan B, C dan juga D. The World Cup has begun. Jadi kepada anda sekali lagi yang ingin sengkang mata, jadi sediakan diri. Alhamdulillah kerana minta maaf. Sakit belakang. Jadi saya kena bangun sekejap. Jadi sementara itu kita saksikan bingkisan kita tentang Piala Dunia 2022 yang sedang berlangsung sekarang. Saksikan. Inilah saat yang dinantikan oleh peminat bola sepak. Acara bola sepak terbesar di dunia yang diadakan setiap 4 tahun sekali kini bermula. Qatar menjadi destinasi utama kepada Piala Dunia FIFA Qatar 2022 yang dibuat pertama kalinya diadakan di negara Arab dan kali kedua di Asia selepas Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepun. Kebiasaannya Piala Dunia diadakan pada pertengahan tahun, tetapi disebabkan cuaca yang amat panas di Qatar, penganjuran kali ini bermula pada akhir November hingga pertengahan Disember. Ribuan peminat membanjiri lokasi bagi menyaksikan acara pembukaan secara gilang gemilang yang diadakan di Stadium Al Bayt. Sepanjang Piala Dunia Qatar, sebanyak 8 lokasi perlawanan akan menjadi tumpuan, antaranya seperti Stadium Lusail, Stadium Al Bayt, Stadium 974 dan Stadium Al Thumama. Selepas saingan kelayakan dari setiap benua, sebanyak 32 negara layak untuk bertanding. Setiap negara dibahagikan kepada 8 kumpulan, iaitu daripada kumpulan A hingga H. Qatar, antara negara lain seperti Senegal, England, Amerika Syarikat, Argentina, Perancis, Sepanyol, Jerman, Belgium, Brazil, Portugal, Jepun dan Korea Selatan bakal merebut kejohanan berprestij ini. Pembukaan perlawanan menyaksikan pasukan tuan rumah daripada kumpulan A, iaitu Qatar, bertembung dengan Ecuador di Stadium Al Bayt. Adakah Perancis boleh mengulangi kejayaan pada edisi Piala Dunia 2018 atau ada pasukan underdog yang bakal mencipta kejutan? Sama-sama kita nantikan. Siapakah yang menjadi pasukan untuk Anim pada Piala Dunia? Saya sentiasa France hati, ya. France kerana bola sepaknya atau kerana jejaka-jejakanya yang amat handsome? Of course lah, sebab player. Oh, aku dah angkat lah. Okey, itu cerita pasal Piala Dunia. Jom kita cerita pula apa yang menjadi muka hadapan bagi akhbar-akhbar yang ada di hadapan kami pada hari ini. Jadi kalau di utusan Malaysia terpampang di muka surat hadapan PH atau PN akan bentuk kerajaan. Jadi inilah artikel dia dan kita kan telah pun berkongsi sedikit sebanyak tentang perkembangan politik dan juga keputusan PRU yang ke-15. Semua rata-rata sebenarnya cerita tentang siapa yang bakal menerujui Malaysia, siapa PM ke-10
Begitu juga dengan Berita Harian. Berita Harian juga menunjukkan setuju ataupun tidak dengan gabungan bentuk kerajaan PN, BN, GPN, GRS. Begitu juga dengan Cosmo dan juga NST. Pastinya kalau hari ini anda mendapatkan mana-mana akhbar, itulah yang akan menjadi topik utama perbualan kita. Sama-sama kita doa yang terbaik untuk Malaysia dan sama-sama kita mengangkat tangan untuk inilah yang terakhir kan. Selepas usaha telah pun kita lakukan, tanggungjawab telah pun kita laksanakan, masa untuk kita tawakal apa yang menjadi keputusan terbaik buat Malaysia, insyaAllah. Kita ucapkan terima kasih kepada para penonton dan juga para pengundi di luar sana yang masih mempunyai salib dakwat di jari-jari anda. Terima kasih kerana menunaikan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia. Esok, Nas, kita akan cerita tentang nostalgia seni bersama artis Azian Mazwan Safwan. Azian Mazwan datang studio kita. Awak ada kan esok? InsyaAllah awak ada kan esok? Okey, jangan lupa untuk ikuti kami dan juga pastinya kita akan berkongsi tentang kerajaan baharu PRU 15. InsyaAllah, semoga semuanya selesai esok dan semoga PM kita yang 10 berjaya mengangkat sumpah semuanya. Kita akan kupaskan dia. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye.